Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dikasihi al-fadil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jatang kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, para jamaah yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada malam ni sekali lagi Allah izinkan pertemuan kita. InsyaAllah pada malam ni kita menyambung perbincangan kitab yang bertajuk Kuasa Pemerintahan Islam yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Harun Taib. Kita sambung pada muka surat 75. Betul ya? 75. Iaitu masih dalam bab syarat-syarat kelayakan untuk menjadi seorang khalifah. Kita membincangkan tentang kelayakan, syarat untuk seseorang itu dicalonkan menjadi ketua negara Islam. Syarat yang seterusnya ialah keadilan. Setelah kita membincangkan syarat yang berkaitan dengan kesihatan tubuh badan, dan kita bincangkan juga syarat berkaitan tentang keilmuan, syarat yang berkaitan dengan sifat-sifat kepimpinan, pada malam ni syarat yang berkaitan dengan keadilan. Calon yang akan dipilih menjadi ketua negara Islam itu hendaklah seorang yang adil, berbudi pekerti mulia, wara' dan bertakwa. Nak jadi pemimpin nombor satu, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi khalifah, mestilah memiliki sifat adil. Tetapi mengikut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, keadilan itu bererti bercakap benar, amanah, menjauhkan diri dari yang haram, memelihara diri dari terjerumus ke dalam dosa, penjauhan diri dari segala syubhah, ketenangan dalam menghadapi kesukaan dan kemarahan, dan seterusnya menjaga maruah sama ada dalam hal keagamaan maupun dalam hal keduniaan. Kata Imam Al-Mawardi, yang dimaksudkan dengan keadilan itu luas. Keadilan bukan sahaja bermaksud sebagaimana yang kita sedia maklum, adil ni lawannya zalim. Adil dengan makna wad'u syai' fi mahallih. Adil ni meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu adalah huraian makna adil yang kita biasa dengar. Meletakkan sesuatu kena pada tempat. Kopiah atas kepala, kasut di bawah tapak kaki. Itu adil. Anak lelaki bagi pakai baju kemeja, anak perempuan bagi pakai baju kurung. Itu adil. Tapi Imam Al-Mawardi kata adil ni lagi luas dari itu.
Kata Imam Mawardi, keadilan ni yang pertama kena bercakap benar, jangan kuat bohong. Kena bercakap benar. Tidak boleh jadi Perdana Menteri kalau kuat bohong. Yang kedua, bersifat amanah. Apabila diberikan amanah, dia akan bertanggungjawab. Menjauhkan diri daripada perkara yang haram, itu juga maksud adil. Menjauhkan diri dari perkara yang haram, bahkan daripada dosa dan perkara yang syubhah. Syubhah maknanya yang sama-sama, dosa ke pahala, halal ke haram. Syubhah, benda yang hampir kepada dosa dijauhi. Dan juga ketenangan dalam menghadapi tenang dan juga marah. Orang yang adil adalah orang yang tenang dalam menghadapi apa saja masalah, situasi tegang, situasi tenang, dia bertenang, ketenangan. Bahkan dia menjaga maruah, sama ada dalam hal ehwal agama ataupun hal ehwal keduniaan. Itulah pemimpin yang adil, yang layak menjadi khalifah. Ternyata dari apa yang kita sebutkan di atas, bahawa keadilan itu bukan sahaja penjauhan diri dari perkara yang haram dan syubhah. Adil bukan hanya bermakna menjauhkan diri daripada perkara yang haram dan syubhah, bahkan malah budi pekerti mulia juga mesti ada. Budi pekerti yang mulia mesti ada kepada pemimpin. Mengikut Imam Ghazali, kata Imam Ghazali pula tadi Imam Mawardi, kata Imam Ghazali, sifat seumpama ini tidak biasa dipinjam dari orang lain. Malah ia adalah suatu sifat yang tersendiri yang dihasili oleh tabiat semula jadi seseorang itu. Sifat adil, sifat adalah, dia bukan sifat lakonan. Dia tak boleh berlakon. Nak jadi orang yang bercakap benar ni, dia tak boleh berlakon. Lidahnya sentiasa berkata benar, bukan senang. Tak boleh berlakon, tuan-tuan. Kalau nak berlakon juga, lama-lama terbocor juga rahsia. Ada orang nak cuba berlakon, lama-lama orang tahu ini taktik ni. Kali pertama bohong dah, kali kedua bohong dah, kali ketiga orang nak percaya lagi, minta maaf. Kalau percaya juga kali ketiga, teruk benar lah, kan? Jadi itu adalah perkara yang mesti dijaga oleh orang yang nak melayakkan dirinya menjadi khalifah. Kemudian syarat yang berikutnya, kebolehan di bidang politik, pentadbiran dan peperangan. Salah satu syarat nak jadi khalifah, mesti ada kebolehan dalam bidang politik. Bukan hanya dalam bidang agama, jadi tok lebay, jadi pak haji, tapi mesti ada kemahiran dalam bidang politik, pentadbiran dan peperangan. Ada kemampuan, ada kebolehan. Selain dari sifat yang telah disebutkan di atas, ketua negara Islam haruslah mempunyai kebolehan dalam bidang politik, pentadbiran, peperangan. Terutama dalam suasana pecah belah, watak pendamai itu sangat-sangat penting. Itu kebolehan berpolitik, mendamaikan semua orang, terutama mendamaikan umat Islam yang berpecah atau sudah bersatu, ingin dipecahkan. Bukan senang nak jadi pendamai. Orang yang boleh mendamaikan orang lain yang berperang, yang berpecah belah, itulah di antara tokoh yang sepatutnya memimpin negara Islam. Orang nak pecah, dia pergi cantum balik. Orang pecah, dia pergi cantum balik. Payah betul lah, kan? Orang nak pecah tak boleh,
dia tolong cantum balik, menggadaikan dirinya untuk mendamaikan sesama umat. Di samping itu, mestilah seseorang yang bersifat tegas dalam menjalankan hukum Allah di bumi ini, tegas dalam menghadapi peperangan dan bijak dalam menghuraikan kekusutan politik dan pentadbiran negara. Nak jadi pemimpin nombor satu ni, mestilah tegas dengan hukum Allah, bukan flip-flop, tegas. Ada soal hukum, prinsip yang tak boleh berubah, tegas. Ada perkara aulawiyat, ada banyak hukum hakam. Apakah keutamaan yang perlu diselesaikan hari ini? Di sana ada keutamaan. Kalau hanya pandai ilmu fiqh tapi tak faham keutamaan, payah. Ada orang dia rasa keutamaan hari ini kena laksana hudud esok juga. Dia anggap hudud tu keutamaan, mesti laksana segera. Ada yang mengatakan keutamaan hari ini adalah RUU 355. Semua tu utama, tetapi keutamaan hari ini yang paling utama ialah menyatukan umat Islam yang nak pecah ni. Yang tu saja pun jenuh dah. Bukan senang tuan-tuan nak menyatukan umat yang mahu berpecah. Ini kerja yang sangat berat. Sebelum kita nak melaksanakan yang lebih berat lagi, nak melaksanakan hukum hudud, hukum ta'zir, hukum qisas, sebelum nak dibentangkan RUU 355, nak dipindah supaya dapat melaksanakan sebahagian hukum syariat, nak jaga seluruh kepimpinan dan masyarakat supaya benar-benar wa'tasimu bihablillah, berpegang dengan tali Allah tu, yang tu saja pun jenuh. Jadi keutamaan hari ini menyatukan umat Islam dan menolak golongan yang ingin memecah belahkan umat Islam. Ramai orang hari ini berusaha nak pecah belah. Bukan senang tuan-tuan, nak mendamaikan, nak menyatukan, nak jaga perdamaian yang sudah ada, bukan senang. Dan lebih susah nak melaksanakan hukum Allah yang lebih berat. Nak damai pun jenuh. Jadi di sana ada keutamaan fiqh aulawiyat. Apa keutamaan hari ini? Keutamaan ini perlu dilihat oleh pemimpin negara dalam mengatur pentadbiran negara Islam. Sebagaimana kita lihat Saidina Abu Bakar As-Siddiq bila menjadi khalifah yang pertama, apa keutamaan yang mesti dibuat? Samalah juga sewaktu Saidina Abu Bakar berhadapan dengan umat Islam yang mula nak berpecah sebelum dia dilantik menjadi khalifah, apa keutamaan yang dipilih? Sama ada Sayyidina Abu Bakar nak menguruhkan jenazah, mengkebumikan jenazah Rasulullah, atau Sayyidina Abu Bakar pergi masuk dalam musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk membincangkan siapa yang patut dilantik menjadi khalifah. Menguruskan jenazah Rasulullah, keutamaan. Melantik khalifah Islam yang pertama, keutamaan. Waktu itu siapa yang utama menguruskan pengkebumian Rasulullah? Siapa yang utama melantik khalifah? Waktu tu bertembung antara dua keutamaan. Kan senang ni nak urus jenazah Nabi ni, bukan benda kecil ni. Tapi waktu itu sahabat-sahabat juga berkumpul bagi musyawarah melantik khalifah. Dua keutamaan yang bertembung. Sama juga bila Abu Bakar, bila jadi khalifah, Abu Bakar terpaksa berhadapan dengan golongan murtad yang memberontak kerajaan. Dan waktu yang sama juga Abu Bakar berdepan dengan dua kerajaan besar yang mengancam negara Islam Madinah, iaitu Rom dan Parsi. Apakah keutamaan yang perlu dibuat oleh Saidina Abu Bakar? Nak lawan Rom Parsi dulu kah? Nak hapuskan golongan murtad?
dan pemberontak yang ada dalam negara. Apa keutamaannya? Di sana pemimpin khalifah mesti melihat yang mana perlu diselesaikan terlebih dahulu antara banyak keutamaan. Jadi kita kena faham keutamaan ni banyak. Macam mana nak menyusun? Maka di sana para ulama, pemimpin mesti bijak dalam pentadbiran negara nak mengatur mana dulu perlu selesai. Nak buat semua tak ada. Yang dikejar tak dapat, yang ada pula yang digendong tercicir habis. Tak selesai masalah. Yang ketiga pada malam ni, antara syarat jadi pemimpin adalah berketurunan Quraisy. Ini pelik sikit. Syarat nak jadi ketua negara Islam mestilah pemimpin orang Quraisy, Arab Quraisy. Macam mana ni? Iaitu para ulama sepakat mengatakan wajibnya calon ketua negara Islam mempunyai kelayakan yang telah kita sebutkan terdahulu. Ulama sepakat bahawa antara ciri kelayakan calon khalifah mestilah sihat tubuh badan, mestilah mempunyai keilmuan, mestilah tahu hukum hakam, mestilah mempunyai kepimpinan Islam, mestilah ada kebolehan dalam politik dan peperangan. Tetapi dalam masalah syarat mesti orang Quraisy, mereka pula tidak sekata dalam menentukan apakah keturunan Quraisy merupakan suatu kelayakan yang wajib diperolehi oleh calon ketua negara Islam seperti mana wajibnya syarat-syarat yang terdahulu. Ada satu syarat yang menjadi perbahasan ulama. Dia ni masih jadi syarat ke tidak? Kerana apa? Mula-mula pelantikan khalifah Islam yang pertama berlaku perdebatan yang sangat hebat antara orang Muhajirin dan Ansar. Siapa yang paling layak menjadi khalifah? Orang Ansar kata kami lah. Muhajirin kata kami lagi layak. Dua-dua layak. Tapi mana yang paling layak? Sayyidina Abu Bakar berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin mestilah orang Quraisy. Barulah orang Ansar terdiam. Ada hadis yang menyebutkan pemimpin mesti orang Quraisy. Hadis sahih. Barulah orang Ansar diam dan menyerahkan kepimpinan kepada orang Muhajirin di kalangan Bani Quraisy dan melantik orang Ansar sebagai jemaah menteri kabinet, terlibat juga dalam pentadbiran negara. Para jemaah yang dikasihi, menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan calon ketua negara Islam itu haruslah keturunan Quraisy. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mestilah keturunan Quraisy berdasarkan sabda junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy, hadis tadi. Yaitu imam atau pemimpin mestilah di kalangan orang Quraisy. Ada dalil yang sahih. Yang kedua, semasa berhujah dengan orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah, orang Muhajirin berkata, ketua negara Islam selepas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah dari kalangan Muhajirin. Orang-orang Muhajirin itu kebanyakannya dari keturunan Quraisy. Hal ini diterima oleh orang Ansar. Penerimaan mereka itu seterusnya menjadi sepakat ulama di zaman sahabat. Sepakat ulama di zaman sahabat, ulama di kalangan Muhajirin dan Ansar, kata sepakat mereka merupakan sumber hukum Islam yang mestilah diterima oleh semua orang. Maknanya ijma' ulama di kalangan sahabat,
untuk meletakkan syarat Quraisy menjadi khalifah pada zaman mereka. Di sana ada perbahasan panjang lagi. Sabar dulu, tak habis lagi. Ini pendapat asal ahli sunnah wal jamaah. Kata golongan Khawarij, orang Khawarij tak setuju. Kata golongan Khawarij ni antara mazhab politik awal. Ada mazhab Syiah, mazhab Khawarij. Mereka pada awalnya adalah mazhab politik sebelum bertukar menjadi satu mazhab akidah dan fiqh. Perpecahan pada awalnya hanya perpecahan politik. Adapun golongan Khawarij, sekumpulan politik Islam yang lahir di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah juga salah satu mazhab politik yang ada pada waktu itu. Masing-masing berpendapat bahawa kepala utama negara merangkap ketua kuasa pemerintahan Islam itu boleh dipilih di kalangan umat Islam. Ia tidak kira keturunan Quraisy ataupun lain-lainnya. Kata golongan Khawarij dan Mu'tazilah kata tak jadi syarat lantik pemimpin utama negara Quraisy. Bangsa apa pun boleh, tak ada masalah. Kata Mu'tazilah dan Khawarij, asalkan ia mempunyai kelayakan di bidang-bidang yang telah disebutkan sebelum ni. Mereka tak setuju meletakkan syarat Quraisy. Golongan Khawarij dan Mu'tazilah juga tidak bersetuju dengan pendapat golongan Syiah. Syiah lain pula. Yang mana Syiah ni mengatakan kepala utama negara Islam mestilah di kalangan keluarga junjungan saja, mestilah Ahlul Bait. Kata Syiah, nak jadi khalifah syaratnya adalah Ahlul Bait, mestilah keluarga Nabi, tak boleh orang lain. Ini pula pandangan Syiah. Khawarij dengan Mu'tazilah pun tak setuju dengan Syiah, mazhab politik pada zaman tersebut, iaitu di kalangan Bani Hashim. Berlaku perselisihan dalam masalah politik. Mereka juga tidak bersetuju dengan pendapat kaum Muhajirin dan ahli sunnah yang mengatakan kaum Quraisy sahaja yang layak menjadi ketua negara Islam. Mereka memang tak setuju syarat Quraisy. Apa hujah mereka untuk menentang pandangan ahli sunnah wal jamaah? Kata golongan Khawarij dan Mu'tazilah, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jadi hujah golongan Khawarij dan Mu'tazilah, pemimpin mestilah orang yang bertakwa, bukan orang Quraisy. Kata Mu'tazilah dan Khawarij. Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang kemuliaan seseorang bukanlah kerana keturunannya, malah kerana takwanya kepada Allah. Justru itu tiada sebab kenapa ketua negara itu khusus sahaja kepada orang yang berketurunan Quraisy. Jadi mana boleh letak syarat Quraisy, tak boleh. Kata golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Sabar dulu tuan-tuan, tak habis lagi. Kita tengok nanti kesimpulan, baru nampak.
Bahkan sabda junjungan Nabi pernah bersabda, isma'u wa ati'u wa in ummira alaikum abdun habasyi ma aqama fikum kitab Allah. Nabi pernah bersabda, dengarlah kamu, taatlah kamu, setialah kamu, sekalipun kamu diketuai oleh seorang hamba abdi keturunan Habasyah, selama ia menjalankan kepada kamu hukum kita Allah, iaitu Al-Quran. Nabi sebut dalam hadis pula, apa dia? Taatlah kamu kepada pemimpin walaupun dia hamba kulit hitam. Nabi tak sebut Quraisy pun dalam hadis ni. Hadis ni menerangkan, menunjukkan harus umat Islam itu berketuakan kepada mereka yang tidak berketurunan Quraisy. Justru itu keturunan Quraisy tidak perlu untuk melayakkan seseorang untuk menjadi ketua negara Islam. Hebat tu, ada hujah ayat Quran dengan hadis Nabi nak tolak pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kita kata betul juga lah. Kita kata betul juga pandangan Khawarij dan Mu'tazilah, dia ada dalil juga. Nanti kita tengok. Itulah hujah yang diberi oleh masing-masing dalam mempertahankan pendapat mereka. Hadis-hadis yang mengatakan imam dari keturunan Quraisy itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang pemimpin mestilah orang Quraisy. Hadis sahih. Manakala diriwayatkan juga oleh Bukhari, tetapi dengan perkataan umara, tidak dengan perkataan imam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu disebut al-umara. Al-umara min Quraisy. Hadis riwayat Imam Muslim, al-a'immata min Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Maknanya kuat tu hadis riwayat Bukhari Muslim sebut pemimpin orang Quraisy. Macam mana pula? Sementara hadis yang menyuruh taat setia walaupun pemimpin yang berasal dari hamba yang berketurunan Habasyah kulit hitam pula diutarakan oleh Al-Masudi dalam buku sejarahnya yang bernama Murujuz Zahabul juzuk ketiga. Hadis juga. Tapi nampak hadis yang pertama tadi riwayat Bukhari Muslim, pemimpin mesti orang Quraisy. Maka kedua-dua hadis itu tidak dapat menolaknya. Kita tak boleh tolak dua-dua hadis, kena terima dua-dua hadis. Kita hendaklah menerima kedua-dua hadis itu. Hadis yang pertama kata pemimpin mesti orang Quraisy. Hadis yang kedua kata taatlah kamu walaupun pemimpin kamu hamba Habsyi. Habis itu berlawan kedua hadis ni. Hadis yang menyeru ia tidak bercanggah antara satu sama lain. Kata ulama-ulama yang mentarjihkan kedua-dua hadis. Kedua-dua hadis ni tak belaga pun. Kena faham maksud. Hadis yang menyeru supaya memberi taat setia walaupun pemimpin yang berasal dari Habasyah itu dia bersifat umum, mana-mana pemimpin, bukan bererti ketua negara. Artinya sama ada ketua itu ketua negara mahupun ketua pasukan tentera atau ketua wilayah. Apa-apa jenis ketua, kalau pemimpinnya adalah orang kulit hitam bekas hamba abdi, umpamanya dia ni ketua orang gelap, orang asal, maka boleh kita taat, tak ada masalah. Hadis itu bersifat umum, mana-mana ketua. Ketua wilayah dan juga ketua tentera dalam sesuatu peperangan boleh dilantik sesiapa sahaja asalkan dia layak tanpa mengira asal keturunannya. Ulama mentarjihkan hadis ni, iaitu maksud hadis yang kedua, mana-mana ketua angkatan tentera,
ketua kementerian tertentu, ketua dalam asal ketua aja tak kira, tidak semestinya ketua negara Islam. Bila sebut ketua ni banyak, maka maksud ketua di situ bersifat umum. Adapun hadis yang mengatakan imam, ketua utama, kepala utama negara adalah orang Quraisy adalah khusus. Lafaznya khusus, iaitu untuk kepala utama negara sahaja, untuk pemimpin nombor satu, khalifah, ketua negara. Jadi hadis yang menyeru supaya memberi taat setia kepada ketua, walaupun keturunan Habsyah itu tidak biasa dijadikan hujah untuk mempertahankan pendapat yang mengatakan keturunan Quraisy tidak perlu bagi ketua negara Islam, kerana masalah kelayakan tersebut telah diterangkan oleh hadis khas yang mengatakan kepala utama negara Islam mestilah keturunan Quraisy. Ada hadis yang am, ada hadis yang khusus. Jadi hadis yang khusus, ketua negara adalah Quraisy. Belum habis lagi huraian, panjang lagi. Tengok. Apabila kita ahli sunnah wal jamaah menerima keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat. Bila kita ahli sunnah wal jamaah terima syarat pemimpin utama mesti orang Quraisy, maka syarat kita akan persoalkan pula. Bila kita terima syarat tu, persoalannya, apakah syarat ini merupakan satu syarat yang kekal sepanjang masa? Syarat Quraisy ni, adakah dia bersifat kekal? Sebab dia adalah amalan yang dilakukan oleh generasi awal sahabat nak melantik khalifah orang Quraisy. Adakah syarat ini dalam hadis ni kekal? Seperti mana kekalnya syarat-syarat kelayakan yang lain? Ulama bahas balik. Syarat Quraisy tu betul lah zaman sahabat dulu. Adakah syarat tu kekal sampai lah ni? Ulama bahas balik. Kita tidak meragui sah dan perlunya syarat ini di suatu ketika dulu. Betul, syarat ni kita tak petikai. Itulah generasi 4 khulafa ur-rasyidin, mereka semua Arab Quraisy. Kita tak petikai. Ia mempunyai alasan-alasan yang kemas dan dapat diterima pada zaman tersebut. Di zaman dahulu memang orang Arab Quraisy itu mempunyai bilangan yang ramai jika dibandingkan dengan keturunan Arab di semenanjung tanah Arab. Dia menjadi majoriti penduduk. Arab Quraisy adalah golongan majoriti di zaman tersebut. Ketua negara hendaklah mendapat sokongan majoriti. Bila nak jadi ketua negara, dia kena dapat sokongan majoriti umat yang menyokong. Maka pada waktu itu sesuai sangat Quraisy menjadi syarat pada waktu tersebut. Ketua negara, jika tidak, kedudukannya tidak begitu terjamin. Kalau bukan orang Quraisy jadi ketua pada zaman tersebut, dia tak dapat sokongan majoriti. Dan dia tidak biasa menjalankan tugas dengan baik sebab dia tak disokong oleh majoriti. Di samping itu, orang Quraisy merupakan golongan yang pertama memeluk agama Islam sejak daripada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan mereka lah terdapat orang-orang yang lebih memahami hakikat Islam dan yang telah banyak mengorbankan daya usaha, harta benda untuk mengembangkan Islam bersama dengan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada kelayakan pada bidang-bidang tersebut dan berdasarkan kepada bilangan mereka majoriti pada zaman tersebut,
maka junjungan menceritakan bahawa kepala utama negara itu mestilah orang Quraisy. Sebab mereka ramai dan mereka lah golongan yang dominan dalam politik Arab pada waktu tersebut. Adapun di zaman-zaman kebelakangan ini, tengok huraian. Kalau dengar tak habis, terlena jadi salah faham. Dengar tak habis. Adapun hari ini orang Islam telah bercerai-berai, berterabur di sana sini. Hubungan keturunan dan asal usul bangsa Quraisy tidak sejelas pada zaman permulaan Islam. Nak cari orang Arab Quraisy yang original payah, tak jumpa dah. Kalau jumpa tak ramai dah. Maka memandangkan hal ini, kita berpendapat bahawa keturunan Quraisy tidak lagi mempunyai erti lagi di zaman ini dan tidak perlu dipertikaikan lagi. Jadi bila masuk zaman hari ini, atas muka bumi tanah Melayu ni, nak cari Arab Quraisy tak mana? Tak ada dah. Kalau ada di Arab Saudi mungkin, kalau ada di Libya mungkin. Nak cari di Indonesia Arab Quraisy tak jumpa dah. Maka ulama membahaskan syarat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, realiti pada zaman ini tidak mudah untuk ditunaikan. Tetapi kita kena faham. Kita kena faham, para ulama bahas lagi apa dia bila sebut Quraisy. Sebahagian ulama menghuraikan Quraisy itu masih kekal. Bila sebut Quraisy adalah golongan yang paling majoriti dan dominan. Mestilah dilantik menjadi khalifah. Jadi syarat Quraisy tadi telah dihuraikan oleh para ulama dengan makna pemimpin yang nak dilantik jadi ketua negara mestilah dia mewakili majoriti umat yang dominan dalam negara. Kalau kita hari ini, orang Melayu lah yang dimaksudkan dengan istilah Quraisy yang majoriti dan dominan dalam sesebuah negara. Okay, nampak? Itu perbahasan para ulama. Setelah kita membentangkan secara sepintas lalu berhubung dengan sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh calon-calon ketua negara Islam, seperti yang dikarang dalam buku-buku alim ulama Islam, maka bolehlah kita buat kesimpulan bahawa pemerintahan itu mewajibkan agar ketuanya terdiri daripada apa? Yang pertama, setelah dilihat tulisan ulama-ulama tentang syarat ketua negara ni, yang pertama, orang yang paling layak di zaman tersebut. Kesimpulannya, nak lantik khalifah, nak lantik ketua negara, yang pertama orang yang paling layak. Dia memiliki sifat-sifat kelayakan yang banyak. Yang kedua, orang yang paling banyak terdapat unsur-unsur akidah Islamiah padanya. Orang yang kuat akidahnya. Yang ketiga, orang yang paling mampu menghadapi pergolakan zaman dan tuntutan masa. Orang yang paling mampu menyelesaikan masalah hari ini. Dan jika masa memerlukan kepakaran di bidang peperangan, maka yang berkepakaran dalam bidang tersebutlah dipilih menjadi khalifah ketua negara Islam. Kalau hari ini zaman perang, Perdana Menteri mestilah orang yang mahir dalam bidang peperangan. Tengok suasana keadaan zaman. Jika masa memerlukan ketegasan bertindak, yang paling tegas itulah yang harus dipilih. Dan seterusnya, jika keadaan memerlukan kepada kepintaran politik dan kelicikan pentadbiran yang bersifat demikian, demikianlah dilantik menjadi ketua negara. Jadi nak lantik ketua negara,
tengok kepada keperluan semasa. Kalau hari ni nak jadi pemimpin, orang yang paling pandai mendamaikan manusia, dialah yang paling layak untuk jadi pemimpin. Sebab dia bapa kepada perdamaian. Kalau musim perang, kena lantik orang yang mampu menghadapi situasi peperangan. Dia berkebolehan dalam bab perang. Dia je kena jadi Perdana Menteri. Dalam suasana ekonomi jatuh merudum, mungkin Perdana Menteri yang paling layak, yang paling bijak dalam hal ehwal ekonomi. Tetapi realiti hari ini, pemimpin adalah bersifat kolektif. Dia bersifat jama'i. Dia ada jemaah menteri, bukan Perdana Menteri seorang-seorang buat keputusan. Dia bersifat jamaah. Ada jemaah menteri yang memberi nasihat kepada pemimpin nombor 1 untuk membuat keputusan yang terbaik. Jadi tak ada masalah lah, kan? Ada yang mempersoalkan bahawa ketua negara itu tidak perlu memilih keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pentingnya adanya pakar-pakar dan alim ulama yang menjadi penasihatnya. Ada pendapat yang mengatakan kita tak perlu cari alim ulama. Yang paling penting dia pandai politik. Ada pendapat yang kata macam tu. Yang penting dia pandai politik dan ada penasihat di kalangan alim ulama. Kita tidak bersetuju dengan pendapat ini kerana orang yang tidak mampu memetik hukum hakam Islam dari sumbernya yang asal, Al-Quran dan Sunnah, mudah terpedaya dengan penasihat yang tidak jujur. Ada pendapat yang kata nak jadi ketua negara ni bukan ulama pun tak apa, asalkan dia dinasihat oleh para ulama. Betul juga pendapat tu. Tetapi jawapan almarhum Tuan Guru ni pendapat dia. Dia kata pendapat dia pemimpin mestilah orang yang mahir hukum hakam. Kerana dibimbangi, dia dinasihati oleh alim ulama yang menipu dia. Dia tak tahu hukum. Alim ulama yang menasihati perkara yang bercanggah dengan hukum. Oleh kerana dia jahil, dia pun ikut. Ada alim ulama yang berkepentingan memberi nasihat yang tidak baik. Maka ini boleh menyebabkan bahaya kepada diri dia untuk membuat keputusan. Penasihat-penasihat yang sentiasa mencari kesempatan. Kadang-kadang penasihat ni memang dia 25%. Dia nak ambil kesempatan. Dah dia orang kanan. Cakap dia didengar oleh pemimpin nombor 1. Jadi apa yang dia sebut, you lawan I, you lawan bos I. Dia ucapan dia lagu tu. Jadi banyak berlaku dalam dunia hari ini. Kadang-kadang penasihat lebih kuah daripada sudu, kan? Berlaku di mana-mana. Kadang-kala penasihat dipaksa mengeluarkan hukum-hukum yang dikehendaki oleh ketua negara sekalipun ia bertentangan dengan Islam. Dan kadang-kadang apabila pemimpin negara dia tak pandai hukum, tapi dia ni zalim, dia memaksa penasihat ulama-ulama untuk mengeluarkan hukum mengikut selera dia. Yang halal jadi haram. Kemudian dia minta ulama cari dalil supaya jadi halal yang haram. Dia buat keputusan haram. Dia suruh cari dalil supaya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini masalah apabila ketua negara tidak tahu hukum hakam. Para jamaah yang dikasihi sekalian, jadi kita selesai perbincangan kita tentang syarat-syarat kelayakan menjadi ketua negara Islam. Dan kita dah bahas tadi tentang syarat Quraisy, yang mana pengertian al-a'immata min Quraisy telah ditakwilkan oleh para ulama terkemudian dengan memberi maksud apa dia tadi?
iaitu pemimpin yang mendapat sokongan majoriti umat. Kalau hari ni umat Malaysia, orang Melayu lah yang paling layak memimpin negara, bukan orang lain. Orang lain boleh jadi pemimpin, jadi menteri-menteri kabinet boleh lah. Umat yang paling dominan adalah orang Melayu. Sebagaimana zaman sahabat, yang paling majoriti dan dominan sokongannya adalah orang Arab Quraisy. Jadi tak jadi masalah lah. Tadi mula-mula tak faham juga. Kita orang mana ada orang Quraisy kat Malaysia ni? Bila kita baca semua, baru faham. Bukan bermakna Quraisy yang original dulu. Hari ni orang Quraisy dah tak ada dah di tanah Melayu ni. Di negara-negara Islam tak ada orang Quraisy, kecuali di tanah Arab mungkin masih ada lagi orang Quraisy. Tetapi makna Quraisy itu difahami dengan takwilan yang sesuai dengan keadaan zaman hari ini, yang bermaksud majoriti dan dominan. Ummah yang mendapat sokongan majoriti dan dominan umat Islam. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti di situ. InsyaAllah untuk bulan hadapan kita sambung. Tajuknya, di apakah tempoh perkhidmatan ketua negara Islam? Ketua negara Islam ni dah ada tamat tempoh dah? Adakah mesti ada 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun? Ataupun dia boleh merintah 22 tahun, 40 tahun, 100 tahun? Dia ada perbahasan ulama tentang apakah tempoh hayat jawatan khalifah. InsyaAllah tuan-tuan, buku-buku berkaitan dengan politik Islam ni tak banyak. Jadi buku yang sedikit ni kita cuba kupas, kita cuba faham, dan kita cuba kaitkan dengan realiti semasa hari ini. Dan almarhum Tuan Guru ni memang tulisan dia berkait dengan realiti Malaysia ni sendiri. Kalau Imam Al-Mawardi, dia berkait dengan politik antarabangsa, memang luas. Ada tulisan-tulisan. Dan antara buku yang baru lagi, tulisan Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, kitabnya Fiqh As-Siyasah Fiqh As-Siyasah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Buku tu hebat. Macam mana Tuan Guru menghurai pemerintahan Islam di zaman sahabat. Tuan Guru dah tulis dah buku Fiqh Sirah 3 jilid. Kita mengaji dengan Ustaz Salah Hussein kah? Kan? Kita mengaji juga kitab tu dengan Ustaz Abdullah Hussein, Fiqh Sirah. Yang ni Fiqh Siyasah Saidina Abu Bakar Siddiq, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas sebarang kesilapan, dan sebagaimana biasa saya bawa tabung tuan-tuan untuk sekolah kami Seriti Al-Hilmi, dan di sana ada kalender. Kalender tu tuan-tuan ambillah sebagai hadiah. Cuma tuan-tuan bagilah sumbangan. Biasa jual kalender RM5, dah hari ni sumbangan lah, berapa ada bagi. Tak bawa duit tak ada masalah, bank in dalam senarai akaun yang ada tu, kan. Kalau bank in RM2-3 tak jadi, kan. Mau 10-20 okey lah, kan. Jadi ambillah buku kalender tu sila, dan masuk duit dalam tabung tu sebagai sumbangan untuk pihak sekolah. Dan malam ni juga saya bawa sedikit produk Muslim by Muslim First di luar tu, kopok leko dan sebagainya. Itu sebahagian dia produk Lajnah Pertanian yang saya ketuai di negeri Perak ni. Itu bukan projek peribadi, itu projek Lajnah Pertanian. Jadi tuan-tuan boleh bagi sumbangan melalui pembelian produk-produk Muslim, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati rezeki kita dengan sama-sama kita menggembleng kesatuan ekonomi umat Islam ni, insya-Allah.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.